Alhamdulillah. So this is the paper 1 tu, kita satu. Dah maju sikit Malaysia. Alright, so soalan nombor 1, boleh kita bincang sama-sama. Kalau nak bagi jawapan dekat ruangan chat box pun boleh. Kalau tak pun kita discuss je lah Dia macam satu ke satu. Cumanya satu benda je, hari ni adalah hari bersemuka. Okay, so esok tak ada. Hari Khamis adalah hari bab cahaya. So nanti hari Jumaat Sabtu saya akan bagi latihan bersama dalam WhatsApp lah Alright. Okay, so soalan pertama adalah soalan yang paling mudah sekali. Kalau boleh tengok dekat paparan yang anda dapat lihat di hadapan Cik Wah. So which of the following? Kuantiti fizik adalah kuantiti terbitan. Soalan pertama jawapan adalah paling senang sekali, jawapan adalah berat. Okay, so ni yang paling mudah sekali lah. Boleh berat. Okay, so saya rasa tak ada masalah sebabnya yang lain ni semua adalah SI unit. Okay, ni semua adalah kuantiti SI. Ini pun kuantiti SI, ini pun kuantiti SI. Yang mana kuantiti SI adalah, kalau kita boleh recall balik, dia adalah arus adalah I. Lagi, apa lagi? Kuantiti SI adalah suhu, temperature. Alright. Ya. Lagi, betul? Lagi apa lagi? Ni semua ni kuantiti SI. Di sini adalah dalam bentuk kg ataupun M, suhu, temperature. So berat bukannya kuantiti, dia adalah kuantiti terbitan. Yang mana datang daripada berat adalah weight weight sama dengan M kali G. Okay, so walaupun dia adalah kelas 1 tetapi sebenarnya kelas 1 kita discuss juga sedikit sebanyak keseluruhan bab. So awak akan perasan ada yang awak macam tak boleh nak dapat. Okay, so next one adalah soalan bahagian seterusnya adalah masih lagi dekat bab 1 tetapi dia adalah 190 piko Piko adalah 190 kali piko adalah 10 kuasa desi sentimili mikro nano piko adalah negatif 12. Okay, negatif 12. Alright, so piko adalah 190, piko adalah 10 kuasa negatif 12. So sebaik-baiknya adalah awak perlu mengingat awak kena ingatlah desi sentimili. Sama juga kita recall balik desi sentimili mikro, nano, piko. Okay. So desi is 10 negatif 1. Senti adalah 10 negatif 2. Mili adalah 10 negatif 3. Mikro adalah 10 negatif 6. Nano 10 negatif 9. Piko 10 negatif 12. Okay, dia dalam gandaan 3 sebenarnya. 1, 2, 3. Next one adalah 3 punya gandaan. Okay. Boleh so dia sambil mengulang. Cuma dekat sini kena tukar pada bentuk piawai. Rasanya awak lagi pandai lah matematik bahagian ni. Iaitu 10 kuasa 2 tambah dengan 10 negatif 12. So akhirnya akan dapat 1.9 darab 10 kuasa negatif. Berapa tu? 12 solat tambah 2 adalah negatif 10. So jawapan adalah B. Sangat. Okay. Alright. Dapat So mudah je. So boleh selesaikan. Alright, next one adalah soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah bawah Alright, so ni adalah soalan mudah juga sebenarnya adalah T kuasa 2 berkadar songsang. So recall semula bila dia berkadar langsung, kita dah belajar kalau dia berkadar langsung dia akan jadi straight line, garis lurus dengan titik asalan kosong. So ini adalah nama dia berkadar langsung. Okay, jadi kalau ini nama dia langsung, ini pun nama dia langsung. Okay, tetapi bila dia berkadar songsang dengan K kuasa 2 berkadar songsang dengan K, dia sebenarnya adalah 1 per berkadar songsang dengan K, dia adalah 1, T kuasa 2 berkadar songsang, dia akan jadi 1 per K. Okay, kalau apa benda yang berkadar songsang dia akan jadi 1 per. Tapi kita nak akan jadikan dia secara straight line, dia akan jadi K. Boleh ke? Boleh tak? Cerita ni. Laju kot. Ke tak faham? Okay, so ni T kuasa 2 berkadar songsang. Okay, T kuasa 2 berkadar songsang. Kalau dengan K berkadar songsang dengan K, dia akan jadi berkadar langsung bila kita tukar K kepada 1 per K. Boleh? So jawapan adalah D. Teteret. Okay. Yang lain ni bukanlah. Okay, so dia lebih kepada pengiraan melibatkan menukar graf. Tetapi nanti kita akan pergi dalam lagi tentang graf.
kalau rasa tak confident. So right now boleh pakai dulu. Okay. Secumanya perlu ingat, saya ulang semula. Kalau dia adalah T kuasa 2 berkadar songsang dengan K saja. Okay. Dan kita nak tukar dia kepada sesuatu yang berkadar langsung. Masih lagi T kuasa 2 tapi K saya akan jadi 1 per K. Okay. Boleh So boleh pegang dulu setakat ni. Jadi jawapan dia adalah D. So setakat ni ada beberapa ramai yang dah betul. Tak apa, jangan risau. Saya bagi kena satu lah untuk light-light Kita macam starting off everything. Hopefully everything will be okay. So the positive side of it is satu Malaysia sama-sama belajar susah. So tengoklah mana yang diredai cik. Wah, semua usaha ada kan? So kita cubalah sebaik mungkin. Alright, dapat soalan nombor 4. Soalan nombor 4 juga soalan yang paling form 4. So dia memang perlu menghafal, bukan perlu menghafal. Sebenarnya perlu mengetahui cara-cara. Okay, so apabila ini adalah satu carta pita yang dihasilkan oleh sebuah troli bergerak, frekuensinya adalah 50 Hz. Okay, so biasanya bila pita detik, frekuensi memang 50 Hz. Okay, so bila 50 Hz, ia akan jadi satu detik akan jadi akan jadi 0.02. Okay, satu detik tu. Satu detik adalah bermaksud daripada satu titik ke satu titik dia adalah satu detik. Dia ada smiling face. Alright. Okay, itu satu detik. Okay, so dia kata tadi keratan pita detik adalah 5 detik. Dia dah bagi siap-siap, so awak tak kira. Okay, so bila dia adalah mencari pecutan semula kita dapat formula A sama dengan V tolak U per T. Okay, yang mana V? V adalah pita yang paling akhir. Ialah pita V. Dan U adalah pita yang mula-mula kita jumpa. U adalah hal laju awal, V adalah hal laju akhir. So ini adalah eksperimen tingkatan 4 yang kita buat dengan troli. Tapi jangan risau, memanglah dah lupa kan. Masa tu, masa zaman-zaman dahulu kala. Okay. So apa yang akan kita lakukan adalah kita akan kira V dengan jarak yang sama dengan kertas graf. Dia adalah 24 cm bahagi dengan masa. Okay. Alright, so daripada sini 1 detik adalah 0.02. Jadi untuk 5 detik untuk masa, so masanya adalah 5 darab 0.02. Okay, so masa kita ada berapa? Sekejap mana saya punya perkiraan? Ada yang kira? 250. Berapa? 250. Oh, dah dapat juga. Misalnya lah kata tak kerti. Dapat masa je. Apa? Dapat Masa je dapat. je. 5 kali 0.02, so akan dapat 0.1 kan. Masa kat sini 0.1 dulu. Okay. So dekat sini kita akan kira V adalah 24 cm bahagi dengan 0.1 saat untuk V saja. Okay. Sama juga dengan U. U jaraknya adalah 4 cm kan. So 4 cm bahagi dengan masa untuk 5 detik adalah 0.1 saat. Okay. 5 bahagi dengan 0.1 saat. Okay. Okay. So bila kita kira V dekat sini boleh bahagikan 24 bahagi 0.1 sama dengan 240 cm per saat. Ini untuk V. Dan untuk U bila kita kira kita dapat 4 bahagi dengan 0.1. Kita akan dapat U adalah 40 meter per saat. Alright. So don't worry kalau awak rasa macam sesuatu yang sangat asing. Kerana kita semakin belajar kan. Kita belajar sikit-sikit. Jangan risau. Alright. So don't worry. So this is our V. Ini V kita. Dan ini adalah U. So last kali dalam formula pecutan, masukkan V tolak U. 240 tolak 40 bahagi dengan masa. Okey, untuk soalan macam ni juga, masa adalah daripada keseluruhan pita detik yang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan datang daripada formula N-1 N-1 kali dengan masa yang kita ada untuk keseluruhan masa. Okey, so
Banyak pula bising hari ni. Alright, so n minus 1 adalah bilangan pita kita. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. So kita akan dapat dia adalah 6 minus 1 darab dengan masa. Okay. Wow, banyaknya kan. Banyaknya benda yang sebenarnya. Tapi itulah basic actually So dia ni adalah 5 kali dengan masa yang kita ada adalah 0.1. Okay, 5 bagi dengan 0.1. So dia akan jadi 5 bahagi 5 darab dengan 0.1. So kita akan dapat dia 5 darab 0.1. Kita akan dapat dia adalah 0.5 SAR. Okay. So barulah selesaikan. 2 per 0 darab 40 adalah 200 kan. 200 bahagi dengan 0.5. So 200 bahagi 0.5, jawapan akhir adalah 400. Jawapan dia D. Boleh Okay, itulah macam mana nak buat 400 meter per second. Okay, boleh So ini memberi sedikit sebanyak bab 1 punya ulang kaji. Okay. Alright, so boleh chill lepak-lepak dulu sementara. So saya snap screenshot. Ataupun you nak organize sikit pengiraan ni. Saya rasa macam kena organize sikit lah. Kan? Ke tak perlu. Mungkin boleh kot So kita akan buat V tolak U per T. Yang mana V dengan U dah settle kat sini. Okay. Cuma the problem is pada masa T adalah T dekat sini adalah N minus 1 darab dengan T yang kita ada. Yang mana 6 minus 1 darab dengan T. So ini adalah 200. Okay, so jawapan akhir tadi 400 meter per second. Okay, boleh Alright, so saya pun tak pasti macam mana keberkesanan membuat soalan kertas 1 ni. Tapi tak apalah. Okay. Alright, so soalan nombor 5 boleh considered settle. I harapnya. Okay, so kita cuba seberapa banyak yang boleh. Sebenarnya sambil tengok soalan pun sambil tak benda tu awak ulang kaji lah. Tapi ikut chapter by chapter. So basically kertas 1 adalah dia daripada kertas bab 1, 2, 3 dia akan naik. So basically soalan nombor 50 adalah bab di tingkatan 5. Okay. So macam tu lah dia punya susunan. Alright, so next adalah soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5 adalah yang mudah dia sebenarnya. So basically bila soalan mudah jangan buang masa untuk jawab dengan cepat. Bila dia adalah dalam keadaan menunjukkan kapal terbang pada ketinggian tertentu dengan halaju seragam. Bila halaju seragam dia adalah dalam keadaan seimbang. So bila seimbang daya kiri kanan sama. Okay, so jawapan ni memang B lah. Okay, apabila tujah ke depan enjin adalah 350,000, apakah daya seretan? So dia dah kata halaju seragam. So dia mesti dalam keseimbangan. So jawapan adalah equal to 50. So bila paper 1 ada soalan yang panjang macam tadi. Tadi tu tak adalah panjang sangat. Cumanya nak explain. Dia akan jadi panjang lah. Cuma bila soalan nombor 5 dan lain-lain ada gambar-gambar. So you boleh laju sikit. Boleh just jawab. Okay. So bila soalan kertas 1 dia everything information memberi maksud dan memberi cerita. Okay. Boleh So next one adalah soalan nombor 6. 6 juga adalah soalan direct. Yang mana dia adalah sebiji bola menghentam muka seorang pemain. Okay. Dan sebiji bola menghentam muka seorang pemain. Ya Allah. Okay. Okay. So satu daya yang besar bertindak pada muka itu pemain itu sebab apa? So perubahan momentum berlaku dalam masa yang pendek. Saya ada buat satu benda berkaitan dengan impulse yang mana dia macam e-book. So saya akan share awak later on e-book yang menyatakan tentang bila impulse adalah melibatkan pemanjangan masa. Okay. So bila kat sini kita akan melibatkan MV tolak MU per T. Okay. So perubahan momentum yang dalam masa yang pendek dia kena dekat kepala lah, muka. Okay, dia kena dekat muka dengan perubahan momentum nanti masa yang pendek. So ini contoh bola tadi. Kalau kita nak memanjangkan masa,
Contoh lain tadi tu yang pakai glove tu. Ataupun kita lompat pada satu tilam kan. Lompat tinggi pada tilam. Atau kita pakai glove tangkap bola dan sebagainya. Ini tak ada apa-apa protection. So masa yang menghentam muka adalah masa yang sangat pendek. So perubahan momentum tadi lah. Okay. So daya yang besar disebabkan oleh masa yang pendek. Alright, boleh Okay. Boleh. Boleh So next one adalah, ni pun masih lagi kategori senang kan, nombor 6 ni. Okay. So seterusnya kita akan sambung untuk nombor 7. Nombor 7. Okay, nombor 7 adalah cerita tentang momentum. Tetapi sebelum itu saya akan cuba recall balik apa yang berkaitan dengan momentum. So momentum basically ada 3 cerita. Okay, momentum adalah momentum pelanggaran kenyal. So kita sambil study lah sambil ulang-ulang semula. Dan pelanggaran tak kenyal. Boleh pelanggaran tak kenyal. Dan yang ketiga momentum adalah berkaitan dengan letupan. Okay, so siapa yang cadet polis, dia adalah letupan kan, macam kita punya pistol ni. Contoh pistol dan juga peluru. So letupan adalah kes di mana pegang senapang ni. Okay, awak anggaplah ni senapang. So dia adalah daripada satu benda yang satu bentuk. Dia terpisah kepada satu peluru yang akan berpecah dan juga senapang itu dia single lah. Okay, maksudnya peluru terbebas, senapang pun mengalami hentakan ke belakang dan peluru ke depan. Okay, so ini adalah cerita pasal letupan tadi. Okay, ni peluru dan juga senapang. Ya Allah, senapang saya cantiknya. Okay, boleh senapang ni senapang. Ya Allah, senapang. Okay. So pelanggaran kenyal adalah apabila pelanggaran kenyal, awak boleh ingat kalau dia kenyal dia tidak melekat. Dan bila dia tak kenyal dia akan menghasilkan sesuatu yang akan melekat bersama-sama. Contohnya awak carom kan. Carom bila kita baling kita jentik dia. Okay. Carom tahu carom? Carom lah. Carom. Ni carom. Okay. Carom tahu carom? Tahu. Alhamdulillah. Okay. So bila sepak carom tu dia tak melekat kan. Dia langgar lepas tu dia bersepah. So ni adalah contoh tak melekat. Okay, contoh lain melekat adalah mungkin pelanggaran kereta kancil melanggar pokok. So dia melekat kan. So dia melekat lah. Laju dia dikongsi bersama-sama. So 3 benda yang kita recall sikit-sikit. So soalan bertanya tentang 2 troli yang sama jisim menuju satu sama lain dengan laju yang sama. Jika pelanggaran adalah pelanggaran kenyal. Mesti apakah yang berlaku? So bila dia kenyal dia akan tidak melekat. Jadi dia bergerak dalam arah yang bertentangan. Soalan jawapan adalah C. Okay. So kalau dia bergerak bersama-sama ni tadi kereta kancil dan tu tadi bukan kereta kancil yang tadi carom tadi. Okay. Ataupun dia bergerak berasingan. Ini mungkin balik pada ke arah kanan lah cerita lah. Okay. Soalan yang berkaitan. Alright. So soalan C siap? Okay. So nak snap ke? Ataupun nanti kita share jawapan ni. Okay. So dia macam overall discuss sikit-sikit lah So saya faham line macam ada yang keluar ke dalam, tak ada masalah kita share sama-sama lah jawapan kemudian. Okay. So next adalah soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8 adalah melibatkan tajuk masih lagi di tingkatan 4 yang mana menunjukkan seorang lelaki mengangkat objek berjisim 10 kg. Okay, berjisim 10 kg. Alright, so ini adalah M 10 kg. Dan apakah kerja yang dilakukan? Okay, kerja adalah datang daripada work. Okay, work adalah F darab dengan S. Alright, so rasanya ada tak dekat depan? Work adalah FS. Oh, tak ada tak ada dalam senarai formula. So you have to memorize lah. Awak kena ingat. Okay, so work sama dengan F kali S. Dan di sini kita diberi jisim sahaja. Jadi untuk mendapatkan dia dalam bentuk daya, kita tukarkan dia kepada daya graviti lah. M kali dengan G. Dan basically dekat depan sekali kalau awak perasan G telah diberi sebagai 10 dekat maklumat informasi yang mungkin berguna untuk anda tu kan. So awak tengoklah.
So di sini dia telah beri dekat depan sekali G adalah 10 meter per saat. Jadi untuk dapatkan daya dia adalah 10 kali 10. So daya adalah 100 Newton. Okay. Alright, so saya besarkan sikit supaya boleh nampak. Okay. So next one adalah terus masukkan kepada S. S adalah sesaran. So sesaran saya dapat 100 lah. 100 cm. Tetapi 100 cm saya perlu tukar unit kepada meter, betul? Ya, so 100 cm saya tukar kepada meter, 1 meter 100 kan. So saya akan dapat dia 1 meter. Boleh tukar unit kepada meter sebab dia adalah SI unit. So last kali work adalah sama dengan F 100 kali dengan S. S adalah 1. So work saya adalah 100 Joule. Jawapan adalah B. Okay. Boleh. So macam ni soalan dia ada yang perlu fikir lama sikit. Bukan fikir lama, kena apply darab-darab. So basically kalau ni cepat je sebenarnya, tapi saya explain dia akan jadi lambat lah. Ada juga soalan yang dia tengok gambar dan jawab terus. Okay. So macam tu lah. So maybe macam awak boleh drill juga later on. Kita drill untuk masa yang semaksimum mungkin tu jawab soalan kertas satu. Okay. So tengok soalan nombor 9. Nombor 9 adalah lebih mudah. Maksudnya dia tengok gambar je. Okay. Macam mana nak pergi soalan nombor 9 ni. Okay. Macam-macam. Alright. So nombor 9 memang simple. Okay. Tapi kena baca soalan. So Raja menunjukkan sekeping ke gambar yang sedang tergantung pada dinding. 3 daya T1, T2, W bertindak pada gambar tersebut. Okay. So yang manakah gambar yang mewakili daya-daya bertindak? Okay. So dekat sini apa yang kita perlu perhatikan adalah ini adalah T2 dan ini adalah T1. Okay. T2 dan juga T1. Dan satu lagi, W adalah sesuatu yang selalu menghala ke bawah graviti. Ini adalah W yang melibatkan beban akibat tarikan graviti, weight. Okay, weight adalah berat. Alright. So daripada sini sebenarnya, apa yang kita perlu tahu, W akan sentiasa mengarah ke bawah. T akan mengarah ke kiri. Macam saya ingat sikit. So T adalah sini lah. T1. Okay. So apa yang kita boleh nampak, kita hanya perlu pilih gambar bawah mana satu yang betul je. Gambar. Oh, sebelah. Patutlah. Okay. Sekejap So kita pergi soalan sebelah. Okay. So W tadi ke bawah. Okay. W will always be bawah. So mana yang kita boleh cancel? Okay. W ke atas. Okay. W atas untuk soalan A. Okay. Soalan A, W ni naik atas. So tak nak. Okay. So W bawah semua settle. So tadi gambar dia T1 dia ke sini. T1. Dan T2 dia. Okay. Kena rujuk buku kertas sendiri ya. T2 dia naik atas. Okay. T2 naik atas. T2 naik atas, T2 naik atas. Okay, so T2 yang kat sini. Okay, yang ini T2 naik atas tapi T1 saya dia turun bawah, dia dah salah dengan tadi. Yang ini pula T2 saya turun, so dia salah kat sini. Okay, so awak hanya perlu melihat gambar je. Boleh awak seimbangkan dia kepada bentuk segitiga daripada gambar saya punya tadi tu. Kalau dapat tengok kita punya gambar tergantung tadi. Ni gambar tergantung tergantung sepi. Okay. Tergantung sepi pula dah. Aduh, mengarut je. Okay, ni adalah T2. So, next one adalah T1. So, this is T1. So, W will always be going bawah. Ni gambar tadi. Saya cuba transfer untuk awak. Okay. So, sekali lagi apa yang perlu kita buat, kita hanya perlu lihat sahaja gambar. T2 saya akan menghala ke sana. Nampak gambar sama? T1 ke atas macam ni. Okay. T1 ke bawah. So dia dapatlah segitiga. Okay. So tengok direction. So I don't think dia mempunyai masalah yang sangat besar. Okay. Cuma soalan nombor 10 adalah soalan yang agak itulah. So bila dia melibatkan hukum hook sikit. Tapi jangan risau bila soalan hukum hook ni dia tak banyak dan dia pun tak mendalam sebenarnya. Okay. So kita dah pernah share yang mana ini adalah satu spring dengan 10 cm. Meregang sebanyak 6 cm. Okay, so kadang-kadang meregang sebanyak 6 cm ni, dia bila beban 30 Newton. Okay, disambung kepadanya. Dan Rajah menunjukkan dua spring serupa untuk membawa beban 20 Newton.
Okay, berapakah jumlah panjang sistem tersebut? Okay, so jawapan dia adalah bila dia meregang sebanyak 6 cm, sebenarnya dia telah memberitahu X saya 6 cm saja. Okay, kemanjangan dia 6. Okay, jadi kalau dia cakap spring itu bertambah kepada 16 macam tu, baru awak kena tolak yang biasa tu panjang hukum Hooke tadi. So ini directly sebenarnya dia bagi siap-siap X sama dengan 6 dan bila sistem selari kita dapat tahu untuk itu X adalah dalam bentuk 2 kali ganda. Okay, pemanjangannya adalah 2 kali ganda, jadi 6 tambah 6 adalah 12. So dia juga soalan yang direct walaupun gambar macam pening sikit. Okay, boleh ya? Alright, siap? Ada soalan? Tadi. So kita go as far as we can and as fast as we can and as much possible question as we can. Ya Allah, dia pergi tempat lain pula. Okay. Okay, so soalan nombor 11 kita sekarang. Betul? Alright, soalan nombor 11 juga masih lagi kategori soalan bahagian 3 dan 4 yang melibatkan daya. Tetapi sama juga bila soalan begini adalah graf daya melawan pemanjangan spring. So ini adalah daya melawan pemanjangan spring. Okay, jadi bila dia kata berapakah kerja yang dilakukan untuk memanjangkan spring sebanyak 0.5 meter. Jadi apa yang kita akan lakukan, kita carilah daya yang berkaitan daripada graf saja, dapatkan 0.5. Tengok dia punya ni adalah, ni kan jawapannya adalah 40 kan? Betul? So daya kita adalah 40. Daya adalah 40 Newton. Okay. Jadi semula kerja adalah work. So work adalah F darab dengan S. Okay. So dekat sini sebenarnya masih lagi kategori yang agak mudah. Sebab apa? Sebab work done to extend the spring by 0.5. So kita dapat directly sebenarnya 40 Newton darab dengan 0.5. So work done adalah 40 kali 0.5 dapatlah 20. Betul? Joule. So jawapan dia adalah B. Okay. Boleh ya? Alright, dapat. So perlahan-lahan perlahan kayu. Okay. So next one adalah soalan apa tadi? Soalan seterusnya adalah 2 kad simen blok. 2 buah simen, bongkar simen yang bentuk kuboid P dan Q adalah serupa dan mempunyai GC yang sama. P dan Q diletakkan perlahan-lahan atas permukaan. Okey, atas permukaan yang ditunjukkan. Okey, atas permukaan yang ditunjukkan. So, kita dapat dia adalah bongkar P simen dan bongkar Q juga simen blok dan sand. Mengapakah simen Q terbenam lebih dalam berbanding dengan simen P? So, tekanan yang dikenakan oleh Q adalah lebih tinggi. Ini adalah jawapan dia. B adalah tekanan lebih tinggi. Sebabnya melibatkan apa tu? Area, surface area. Okay. Kan pressure adalah sama dengan force divide by A kan? Area. So tengok dekat sini area yang kita kenakan. Okay. So bila area yang kita kenakan kecil. Alright. So force-nya adalah, tekanan dia akan jadi besar lah. Okay. So jawapan adalah B. Alright. Okay, siap. 12. Seterusnya saya move on. So walaupun kelas saya macam klik-klik je. Saya nak cuba interaktifkan awak tapi saya rasa macam membuang masa nak buat pakai whiteboard kan. Ada satu apps yang menulis apps, dia ada whiteboard something tulis dekat situ. Cuma saya rasa macam dia macam memakan masa lah. Saya nak review pula jawapan awak dekat whiteboard tu. I don't think so dia satu benda yang baik. Later on kita try. Okay, so hopefully ada bersama-sama ataupun sambil tengok movie ke, saya tak tahu. Alright, so soalan seterusnya adalah soalan nombor 13. Masih di sini. GV Masih di sini. Masih di sini, Alhamdulillah, masih di sini, syukur rahmat. Okay, so soalan nombor 13 adalah 4 identical, 4 buah bekas serupa yang diisi dengan 4 jenis cahaya berlainan.
Okay, so ini jadual menunjukkan ketumpatan bagi cecair yang manakah mengenakan tekanan yang paling tinggi ke dasar bekas. So bila ke dasar bekas, tekanan juga. Untuk ini tekanan dari sini mengambil kira pressure adalah sama dengan rho GH. Okay, so di sini kita punya soalan adalah berkaitan dengan rho GH. So apa yang memainkan peranan adalah di antara kita punya rho ketumpatan dan kita punya height ketinggian. Okay, so ketinggian yang paling kita akan cancel out adalah di C ya, yang paling rendah. So kita akan pilih antara A dan B. Dan antara A dan B dia punya difference pun tak jauh beza. Okay, kalau kita boleh kira, kita tenakan P saya sebagai nilai ini pemalas. So P saya untuk row yang pertama, row dia adalah 700 darab dengan height untuk A adalah 12. Okay, 700 darab dengan 12. So dapatlah, boleh tekan kalkulator awak. Okay, apa tadi? 700 darab 12, kita dapat 8,400. So untuk soalan B yang kedua adalah kita punya pressure 900 darab dengan ketinggian adalah 10. So jawapannya adalah 9,123, 9,000. Okay. So mana yang paling besar adalah absolutely B lah. Okay. So bila you boleh cancel mana-mana jawapan tak berkaitan, awak boleh cepat sikit kira. Okay, maksudnya kita dah cancel C dengan D kan. Tu paling pendek. So cancel. So kira AB je. So jimat masa. So jawapan lain adalah, jawapan dia adalah B lah. Okay, ada yang betul soalan D? Atau ada cara lain? Ada tak yang dikira lain tapi saya bagi jawapan lain? Kalau ada boleh bagi tahu. Ataupun beli PM tepi lah. Mungkin rasa malu nak bersuara. Okay, so soalan 14 nampak macam susah tapi sebenarnya tidak. Sebabnya dia apa? Dia tanya pasal prinsip je pun. Alamak. Okay, so bila sebuah logam L ditimbang dalam udara dan dimasukkan dalam air. So biasanya ini adalah Archimedes. So simple So ini tak payah explain lah. Okay, so 14 ni adalah berat sesaran dan berat air tersesar kan. Kan Archimedes principle lah. Yang mana dia telah memasuki dalam air. Kan dia dah berenang dalam air tub. Lepas tu air tu terkeluar kan. So sama dengan eksperimen yang kita buat dekat lab, kita masukkan penimbang tu, masuk ada berat. So jawapan Archimedes principle, tak ada jawapan lain. Okay, dia bukan Bernoulli, dia bukan Pascal. Ini memang dia punya information yang memang inilah bab dia. So ada benda yang boleh laju macam ni kan, dia kejap je kan. So you just check dia jawapan dia tu. Tak lain tak bukan. Ada yang kita kena kira lah. Ini pun sama. Soalan ini adalah soalan aplikasi untuk bab tingkatan 4 juga, yang mana setu susu pekat dituang dari tin kecawan dan didapati susu mengalir keluar sangat perlahan. Okay. Antara yang berikut yang manakah membolehkan susu mengalir dengan lebih cepat dan mudah? So kita tebuk satu lagi kat belakang sebenarnya jawapannya. Okay. So sebenarnya menebuk lubang yang kat belakang menebuk satu lagi lubang. Okay, so adalah ini juga adalah soalan yang simple lah. Okay, dia bukan menggoncang susu dan dia bukan memegang tin susu lebih tinggi. Alright, so ini adalah soalan nombor 15 yang laju dia boleh buat. Seterusnya adalah soalan nombor 16. Ini melibatkan manometer. Manometer juga manometer yang disambung pada satu bekalan gas. Perbezaan arus cair dalam manometer itu adalah H antara yang berikut. Yang manakah menyebabkan panjang H bertambah. Jadi jawapannya adalah B, yang mana merkuri ganti dengan cecair dengan ketepatan yang lebih tinggi. So bila ketepatan merkuri telah digantikan, dia akan dapat ketepatan yang lebih besar. Okay, so itulah soalan nombor 16. Alright, so kalau yang tak ada pengiraan, kita boleh laju lah. Okay, ini juga soalan nombor 17. Masih lagi benda yang sangat mudah tetapi dia mengelirukan kita dengan bentuk yang berbeza-beza. Soalan bertanya tentang 3 objek yang dibuat daripada bahan yang sama sedang terapung dalam air. Okey. Bandingkan daya tujar untuk yang betul. Okey, daya tujar dia sebenarnya sama dalam air. Okey, daya tujar sama saja. Sebab dia terapung pada ketinggian yang sama dan dia tidak melibatkan surface area. Kalau pressure, yes. Sebab P sama dengan F per A. Yang ini adalah daya tujar. Okay. So, selesai nombor 17. Alright. Soalan seterusnya adalah nombor 18. Okay, 18 adalah menunjukkan
4 orang mendayung sebuah bot. Apabila salah seorang melompat ke dalam air, daya keapungan bot akan berkurang. Okay, akan berkurang. Alright, daya keapungan akan berkurang sebab dia punya bebanan jisim yang kita nak bawa tu. So daya dia pun akan berkurang lah. Okay, dah kurang orang lah kan. Okay. Okay, so ini adalah soalan nombor 16. Alright. Okay. Seterusnya adalah soalan nombor 19. Okay, kalau kita tengok dia tidak perlukan pengiraan yang sangatlah. Sebab ada benda yang kita boleh cancel daripada pengiraan ni. Darjah 14 menunjukkan satu sistem hidrolik ringkas antara berikut manakala yang betul. So yang boleh kita cancel adalah sistem berfungsi berdasarkan prinsip Archimedes. Ini memang boleh cancel sebab dia adalah prinsip Pascal. Okay. Dan soalan C, berat maksimum diangkat adalah 1200 pun kita boleh cancel. So jawapan dia tekanan pada, bila Pascal menyatakan bahawasanya tekanan pada kedua-dua kita punya piston adalah sama. Itu adalah tentang definisi Pascal pun sebenarnya kan. Betul? So dia tak perlu sebarang pengiraan. Okay. Sekejap mungkin tak nampak terganggu oleh whiteboard. Okay, so tekanan untuk omboh kecil adalah sama dengan tekanan di omboh besar kan. Sebab kita akan kira F1 equals to F2 kan. F1 equals to F2. So tekanan dan daya adalah sama di kedua belah untuk prinsip Pascal. Untuk hidrolik pun sama. Hidrolik ringkas kan. Alright. Soalan seterusnya adalah soalan nombor 20. Okay, soalan nombor 20 adalah sebenarnya kita dah pernah macam kena ingat kena ingat memorize yang mana menunjukkan keratan rentas sebuah peluru Bunsen. Okay, sebuah peluru Bunsen. Mana pula perginya? Okay, sebuah peluru Bunsen apabila gas mengalir pada titik manakah tekanan adalah paling rendah. Sebenarnya benda ni kita dah boleh ingat tentang cerita peluru Bunsen juga. Apabila peluru Bunsen itu beroperasi, memang kita perlu ingat yang mana di sinilah tekanan yang paling rendah. Okey, tekanan yang paling rendah. Tekanan paling rendah. Sebab dalam cerita perubahan antara perbezaan tekanan dalam cecair lah. Maksudnya bila ini adalah cerita prinsip kerja untuk peluru Bunsen yang mana apabila udara mengalir melalui tiub dengan hal laju yang tinggi, okey, so tekanan untuk kawasan C tadi dia akan jadi rendah. So perbezaan tekanan. So kawasan inilah memang rendah lah. So sebenarnya untuk peluru Bunsen awak dah memang kena memorize itulah kawasan yang mempunyai tekanan paling rendah. Okay. Alright. Nanti saya akan share beberapa nota untuk macam boleh tengok gambar dan boleh mempunyai hafal sikit lah. Alright, so seterusnya ada 21 adalah tentang dua objek yang berada pada keseimbangan terma. So ini juga direct, so boleh laju-laju jawab, dia adalah jawapannya. Di keseimbangan terma memberitahu tentang suhu yang sama. So 2 saat siap. So mana-mana yang 2 saat siap, kau boleh terus ambil 2 saat tu menggunakannya. Okay, so 21 masih lagi soalan mudah sebab keseimbangan terma. Okay. Boleh? So saya move lagi kepada next soalan walaupun dia macam dah laju. Okay, saya go sebanyak mungkin. Boleh Okay, so soalan 22 adalah tentang subbab yang paling saya suka sebenarnya. Tanda tertentu. Alright, so apabila 24,000 Joule digunakan untuk meningkatkan suhu sebuah logam 0.8 daripada 25 darjah Celsius kepada 55 darjah Celsius, ini adalah perubahan suhu yang kita perlu kira. Maksudnya theta dia 55 tolak 25 lah. Dah boleh kira terus sebenarnya 55 tolak 25 kita akan dapat 30 darjah Celsius. So ini melibatkan pengiraan ataupun formula MC theta yang mana M adalah 0.8, C adalah C yang nak cari. Dan juga theta adalah 30. Juga diberi apakah nilai untuk 24,000 Joule. Okay, 24,000. Boleh? So ini adalah pengiraan tapi pengiraan level mudah. MC theta sama dengan nilai, so masukkan dalam soalan. So kira-kira tak ada masalah. So boleh tekan kalkulator, mungkin boleh kira sekejap 0.8 darab dengan 30.
So dia belah kiri adalah 24. C sebelah kanan adalah 24,000. Okay. So C basically senang lah kan. 24,000 bahagi dengan 24. Dapatlah 1,000 Joule per kg per darjah Celsius. Jawapan adalah C. Okay. So kadang-kadang ada rezeki soalan dia pengiraan level mudah. Ada rezeki dia pusing-pusing sikit. Tetapi belum pernah lagi cerita yang ada informasi yang tidak digunakan. Setakat ni lah. Cuma kalau trial awak, ya. Trial awak yang itu tu macam mengarut sikit. Tak, ada yang pakai tak guna kan. Macam tu lah. Okay. Alright. Boleh Seterusnya adalah soalan nombor 23. Juga adalah satu lekuk yang awak perlu dah boleh dah boleh tahu dah. Okay. So ini adalah lekuk penunjuk tentang graf suhu masa bagi penyejukan bahan. Okay, so pada peringkat manakah haba pendam tentu pelakuran berlaku? So absolutely adalah jawapan adalah ST lah. Sebab apa? Sebab ini adalah daripada fasa ini adalah fasa di mana gas kepada cecair. So ini juga adalah perbezaan ataupun pergerakan fasa yang mana cecair kepada gas. Okay, sebab apa dia tidak berubah untuk suhu sini tidak berubah kerana kita punya haba yang kita bekalkan digunakan untuk memecahkan ikatan. Okay, so boleh memorize perkataan itu. Memecahkan ikatan antara molekul. Okay, so ini juga sama bila dia suhu dia adalah statik, suhu tak berubah. Juga sama apabila kita supplykan bahan haba, tenaga haba yang sama. Tenaga haba itu tidak memberi perubahan suhu, tetapi tenaga haba itu adalah untuk memecahkan ikatan bonding antara kita punya ikatan molekul-molekul. Alright, boleh So itu adalah sebenarnya masih lagi kategori soalan mudah. Soalan direct soalan direct. Alright, so soalan 24. Okay, soalan 24 adalah tentang suatu eksperimen dijalankan untuk menyiasat perubahan tenaga dengan suhu bagi suatu jisim tetap, suatu gas dalam suatu kelalang. So graf yang manakah menunjukkan dengan betul perubahan tekanan dengan suhu. So ini balik pada Charles Boyle dan tekanan. Okay, Charles Boyle dan tekanan yang mana kalau kita boleh ingat semula Charles Boyle dan tekanan adalah PBT itu. PBT yang kita boleh ingat. So ini jawapan soalan muka surat sebelah. Okay, dia dekat muka surat sebelah. Okay, so PVT adalah hubungan di mana tekanan bertambah dan dia bukan berkadar langsung. Dia adalah negatif 273. Okay, so dia dekat sini. Yang mana kita boleh ekstrapolasikan graf. Okay, kita ekstrapolasikan graf di sini kan. Negatif 273. So jawapan adalah D. Boleh? Hukum tekanan dengan suhu. Okey? Boleh? Ada masalah ataupun perlu berehat seketika bersama-sama dengan KitKat? Tak ada masalah. Tak ada masalah? Okey, tak ada. Okey je? Okey, itulah. Alright, so saya sambung seterusnya. Sebab dia macam cakap seorang-seorang. Alright, soalan nombor 25. Okey, soalan nombor 25. Okay, so graf yang manakah menunjukkan hubungan antara tekanan P dan isi padu gas berjisim tetap pada suhu malam. Okay, so jawapan dia adalah D. Yang mana saya tengah cari nota yang boleh awak ingat sekejap Ada tak nota yang boleh awak ingat? Okay, PBT. Okay, kalau nota yang saya bagi tu hand out saya boleh print out lah kalau ada kalau dapat kemudahan itu boleh print out lah, kalau tak apa. Daripada nota yang saya bagi tu kan, boleh ingat hukum Boyle dan Charles dan ini adalah P dengan V. P dengan V adalah Boyle kan. Okay. So ini adalah graf hukum Boyle. Graf hukum Boyle yang mana P dengan V. Okay. Kalau dia berubah menjadi P dan juga 1/V baru jadi straight. Ini yang cerita tadi So cerita dia
bersama-sama. Okay, boleh So bila you tukar kepada 1 per, dia jadi straight line. Okay, so kalau macam nak ingat pun boleh tak? Kan? Hukum Boyle. Alright. Selesai soalan nombor 25. Okay, soalan seterusnya adalah menunjukkan satu imej oleh cermin satak. Ni bab yang awak sangat suka. Jangan risau, kita pergi hari Khamis. Okay, saya tahu apa kegusaran di hati anda. Jangan risau. Okay, ni adalah cermin satak. Tapi cermin satar ni adalah cermin biasa Satar tu adalah cermin yang kat rumah tu. Tu cermin satar lah tu. Ni awak tengok cermin. Tu adalah satar. Okay, so di manakah objek itu diletakkan? Absolutely lah Betul tak? Cermin kat rumah tu. So muka awak dekat sini jugalah. Ini awak punya kat tangan kan? Ni tangan, sini tangan. Okay, kalau ni adalah kaki. Ni kaki lah. Macam tu lah. So ini muka yang handsome tu. Kat sini lah muka yang handsome tu berada. Jawapan dia lah A. Okay, alamak confused pula colour semua dia. Sekejap. Padam balik. Sekarang tak tahu jawapan dia B ke sini semua merah. So jawapan dia A So dia adalah cermin. Cermin satak adalah cermin kat rumah. Tengok cermin kat muka tiap hari kan. Ada yang tak suka tengok muka sendiri kan? Tak ada. Saya. Allahuakbar. Saya? Ada Ada yang tak suka Aduh, saya pula tiba-tiba kena ni. Hilang cerita saya tadi. Aduh. Sekejap Mana pergi dia? Tu ada kena. Astaghfirullahaladzim. 2 minit untuk mendapatkan balik kisahnya. Kisah. Ada yang tak suka tengok muka tadi Dapat dah. Alhamdulillah. Okay, so kita kembali bersiaran. Alhamdulillah. So itulah dia kan. Memang dugaan sebenarnya kelas-kelas macam ni. Kelas online, kelas tu tapi nak macam mana. Okay, kita doa yang terbaik lah. Semoga ada hikmah. Semoga awak berjaya insyaAllah. Dan semoga setiap usaha kita membuahkan hasil. Sebab lah. Alright, so 27 So 27 adalah sama juga. Soalan adalah berkaitan dengan apa tadi? Tajuk yang favourite tu lah, cermin cahaya. Okay, ini adalah satu sinar cahaya bergerak dalam air ke arah satu lapisan minyak. So ini adalah minyak dan ini adalah air. So kalau baca bahasa Melayu, pakai bahasa Melayu. Kadang-kadang dia rasa macam nak cakap orang putih. Tiba-tiba dia air kat sini. So air, tiba-tiba dia cakap udara kat sini. So jangan confusekan diri sendiri So pakai bahasa Melayu. Minyak dengan air, siapa yang lebih tepat? Aduh. Okay. Siapa? Cuba cakap sikit. Cepat, minyak dengan air siapa lebih tepat? Air. Water. Yes. Minyak dengan air siapa lagi tepat? Air. Alma. Water. Water. Ya betul. Minyak lah lebih tempat daripada air. Kenapa cikgu? Minyak kan tak tenggelam kan. Dia kalau kita letak air, betul dia tergabung dengan air kan. Betul tak? Tapi tak faham cikgu tak faham. Yang lagi bawah lagi tempat dia cikgu. Tak lah, kan kita letak air. Air. Nanti balikkan buat eksperimen kat rumah air. Letak air dulu tau. Lepas tu tak minyak. Ya betul ni. So minyak kat atas kan cikgu? Salah. Okey. So minyak kurang tempat lah kan? Kan minyak kurang tempat. Alamak, salah pula jawapan saya. Kejap. Minyak Water cikgu, water. Water lebih tempat Almaun. Water cikgu. Almaun tu apa? Water. Wah, air. Almak water. Jawapan ni dah 2 minit Kenapa pula saya punya cerita lain ni? Aduh, 27. Okay, betul. Okay, minyak jawapan dia betul lah. Alright. So tadi apa yang siapa lebih tempat tadi? Kan dah kantoi. So ini tadi lebih tempat kan? Betul tak? Air lebih tempat kan? Air. Water. Okay, so ini adalah kurang tempat. Okay. So boleh ingat untuk KL dia dekat. Sebab itulah KL tutup PKPB baru Negeri Sembilan tutup. Boleh? KL dekat. So dia lebih kepada kurang, dia akan menjauhi garis normal. Okay, pegang tu dulu kejap. So daripada sini dia adalah LK. So kita akan ambil dia menjauhi garis normal. Boleh Menjauhi garis normal.
So basically yang warna merah ini adalah garis normal. So ini adalah sudut 7. So mana yang paling jauh dengan normal, jawapan dia D. Okay, boleh boleh? Boleh. Nasib baik betul tadi kurang tempat lebih tempat. Saya pun dah confused dah. Okay, so jawapannya LK, jauhi normal lah. Tapi nak ingat, awak ingatlah KL dekat. Okay, kalau ingat KL D, lepas tu LK pula, banyak benda nak ingat. So satu benda yang awak ingat, KL tu dekat. So the other way around will be jauhi normal lah. Okay, so ni adalah kurang tumpat kepada lebih tumpat sebenarnya. Okay, tapi cerita kita yang ingat adalah lebih tumpat kepada kurang tumpat. So dia the other way around, so dia menjauhi. Okay, boleh KL D KL mendekati. Okay, so 27 settle. Ada soalan? Tak ada. Confirm tak ada. Tak ada Apa? Hebat ni. Next adalah 28. Alright, 28 adalah tentang, masih lagi bab cahaya. Tetapi kalau awak tengok recording yang saya bagi, kita dah belajar bersama-sama secara berrekod. Okay, adalah tentang sudut genting. Okay, sudut genting adalah syaratnya yang tak lain tak bukan, awak dah boleh ingat dah, sudut 7 melebihi sudut genting. Dan dia telah bagi tahu sudut genting suatu kaca adalah 40 darjah Celsius. Apakah syarat untuk pantulan dalam penuh? So jawapan dia ni I bagi Cikgu C. So cari jawapan betul. So jawapan betul lah, cahaya bergerak dari kaca kerana sudut genting lebih besar daripada sudut C ni tadi. Jawapan C. Okay, so ni adalah takrifan pantulan dalam penuh. Yang mana takrifan pantulan dalam penuh adalah apabila sudut 7 melebihi daripada sudut genting lah. Okay, daripada medium kaca kuadrat ataupun medium yang lebih tumpat ke kurang tumpat. Okay, so ini definisi pantulan dalam penuh sebenarnya. Okay, settle 28. Alright, so saya move on as much as I can. So ini adalah soalan yang akan kita pergi secara lebih dalam. So hari ni kita light je. Apakah suatu objek di hadapan kanta cembung? So ini adalah kanta cembung. So apakah ciri imej yang terbentuk? So kita boleh tengok dia adalah sebenarnya objek di sini. Nanti kita akan belajar lagi lah lukisan tu. Cuma ambil dulu dia adalah nyata, songsang dan dikecilkan. Okay, nanti kita akan belajar lukisan tu. Saya rasa dah belajar itu kan. Tapi satu je masalah dia, saya tak pasti kenapa objek saya di sebelah kanan dia suruh kita lukis secara menterbalik. Okay, selalunya objek di sebelah kiri. Baru kita lukis, baru kita dapat. Okay, so kalau siapa yang dah belajar ataupun siapa dah tengok hari tu, dia pergi sini. Lepas tu dia pergi kepada bawah, pusat kelengkungan. Okay, so dia akan jadi gambar lebih kurang kat sini lah. Tapi jarang sebenarnya imej di sebelah, dia suruh lukis objek kat sebelah kanan ni. Selalunya gambar dia objek kat kiri. Tapi tak apa. So daripada gambar yang kita dapat persilangan gambar Raja Sina tu, sebenarnya kita akan dapat dia adalah nyata sebab dia adalah sebelah yang berbeza, sebelah kiri dan kanan. So benda saya, objek sebelah kiri akan imej sebelah kanan. So dia akan jadi nyata. Tetapi kalau saya lukis, saya punya imej dekat sebelah yang sama dengan sini. Saya lukis sini, saya dapat sini, imej saya di sebelah yang sama, dia akan jadi imej maya. Okay, tapi untuk kes ini dia adalah imej yang nyata sebab dia di sebelah yang berbeza. Alright, so bila tengok gambar juga dia adalah songsang kan, dia sebenarnya terbalik. Tapi kita tak cakap dia terbalik, kita cakap dia bahasa sains, songsang. Dan dia, kalau kita buat lukis betul-betul, dia adalah dikecilkan lah. Tapi boleh ingat, nanti saya bagi awak ingatan dia ada rim macam tu lah boleh cuba ingat lah. Okay, alright, so that is the answer, itulah jawapannya. Cuma don't worry, we will go into detail of that particular chapter. Alright, so next one adalah soalan 30. Okay, so 30 so masih lagi bersama ke dah tertidur? Tak pasti Masih bersama. Seorang je. Masih. Masih cikgu. Cikgu Izzah dah tidur. Izzah mana Izzah? Boleh panggil kot, Izzah saya tidur. rasa sebab Izzah duduk, ada yang duduk jauh kan. Duduk, Elak sikit. mungkin dia Kuala Lumpur ke, mungkin ke daerah lain. Izzah lain tak padu. Bukan orang KL lain padu ke? Izzah je tak? Ya ke?
Itu tempat orang kaya tu. Alright. Soalan nombor 30. Apa? Cikgu, saya ada je cikgu. Ada kan? Itulah. Kan? Tipu kau tidur kan. Ada ataupun tengah makan kuih ke, don't worry lah. Whatever yang boleh keep you awake. Okay. Kantoi Izzah, kantoi. Okay. So 30. Boleh panggil lelaki pula. Kita tengok. Respon tak? Okay, tak adalah. Alright, 30. So 30 adalah sebenarnya 30 bila dia adalah teleskop astronomi, dia adalah F campur dengan F. Okay. F saya adalah, ini adalah dua kantah cemur dengan panjang fokus 4 dan 60 cm. So kita hanya perlu tambahkan dia sebenarnya. Itulah untuk teleskop astronomi dia akan jadi 64 cm. So dia adalah formula dan itulah dia dalam formula teleskop astronomi. Yang mana panjang fokusnya untuk kedua-dua kantah yang kita ada untuk teleskop, kita just tambahkan je. Okay, sebab teleskop nanti dia menggabungkan dua kantah. Okay, so jarak antara dua kantah tadi kita hanya perlu tambah sahaja. Okay, so ini adalah juga soalan yang level mudah. So awak perlu tambah je dapat depan. Macam tu. Alright, so 31 barulah datangnya soalan tingkatan 5. Okay, so masihkah kau ingat kali pertama kita bertemu? Bab gelombang kan? Alright, so ini adalah ombak sedang menuju ke sebuah pelabuhan. Okay, so bila dia nak menuju ke sebuah pelabuhan, so kapal tu dia akan slow down, dia masuk kat sini lah, dia parking perlahan-lahan. So kita buat satu halangan, okay, kita buat satu lubang. So apakah yang akan dilakukan di sini? Apa yang kita dapat? Kita akan dapat tenaganya yang akan berkurang sebab saya punya wave tadi akan semakin slow down. Okay. Yang lain semua tak betul lah. Okay. Boleh So ini 31. So nanti juga boleh, ini adalah bab pembelauan. Okay. Yang mana bila pembelauan dia adalah tenaganya akan berkurang. Right. So settle soalan 31. So soalan level mudah. Ada yang senang, ada yang tiba-tiba kena kira. Soalan 31, 32. 32 kena kira sikit tetapi dia adalah tajuk gelombang. So kita berhenti dekat 32. Habis ni stop lah kot. Okay ke tak? Saya pun tak tahulah. Sebab saya seorang. Saya tak kisah. Okay. Okey cikgu, tiba cikgu. Yang last tadi apa? 3, 5. Okay. So ini adalah sebuah gelombang SATA merambat melalui kawasan dengan kedalaman berbeza. Ini adalah kita punya gambar muka gelombang. Kalau masih ingat, ini adalah lambda. Okay. Jadi untuk gambar pertama bila dia kawasan dalam, lambda saya akan jadi 16 bahagi dengan 1, 2, 3, 4. Boleh So lambda untuk kawasan dalam. Kawasan dalam 16 bagi 4 dapat 4 cm. Ni lambda dalam. D lah. Okay, lambda dalam. Bila dia untuk kawasan cetek, lambda saya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So lambda cetek adalah 16 cm juga. Tetapi perlu dibagi dengan 8. Okay. Jadi lambda cetek akan jadi 16 dapat 2 lah. Okay. Itu adalah maklumat yang paling asas yang kita boleh dapat dulu. Okay. So lambda dia dapat 2. Satu lagi lambda dia 4. Daripada gambar tu So bila dapat gambar tu bolehlah try dulu apa yang kita nampak information, kita terus kira. Supaya awak tak salah kira, awak terus ambil lambda tu 16. So tak boleh lah. Itu adalah satu maklumat yang salah. Alright, so next questions adalah soalan seterusnya. Dekat muka sebelah lah, jika kelajuan gelombang air adalah 15. Di sini dia beri lajunya adalah 15 cm per saat. Berapakah kelajuan di kawasan cetek? Okay, so apa yang kita akan lakukan tadi? Lambda dalam tadi dah kira. Lambda dalam adalah 4 cm. Lambda yang kawasan cetek adalah 2 cm. Okay, so kita kena kira dekat sini dia berkongsi B sama dengan F lambda kan. Okay, B sama dengan F lambda. Okay.
Okay, so ini adalah V dia 15. Okay, laju. F kita share. Ini kita kira untuk lambda dalam. So dapatkan frekuensi adalah 15 bahagi 4. Okay. Buat apa lah? Saya tak kira kalkulator pula. Saya buat pecahan tu kali. 15 bahagi 4. 3.75. Okay. So kita gunakan frekuensi yang sama untuk lambda V, F lambda. Okay. So V yang baru, F dia adalah 3.75. Dan lambda cetek adalah 2. Okay. So 3.75 darab 2. Jawapan adalah 7.5. So jawapan adalah A. Boleh? Jawapan adalah A. Alright, so pengiraan mudah saja, cumanya kena tengok gambar. Okay, tengok gambar dan mendapatkan perkaitan. Berapakah saya punya lambda-lambda tu? Cikgu, Ya. saya nak tanya. Ha. Yang kan dia minta kawasan JT kan cikgu. Kenapa kita tak guna V sama dengan lambda F lambda tu kan kita buat 15, kita terus masukkan 2. Lambda tu 2. So dapat 7.5 terus. Sekejap. Tak faham lah. Sekali lagi. Maksud dia kan dia nak kelajuan kat kawasan cetek. So kita kan dah kira tadi lambda dekat kawasan cetek. Kan? Dia tak juga. Tu. Sama. Saya buat 2 kali kerja. Sama je, betul? Sebab kita dah dapat lambda 2. V, berapakah kalau guna kawasan cetek? V sama dengan kejap. Ulang balik soalan awak. Saya tak sampai Rewind. Maksud dia macam ni. Dia kan tadi kan kita dah kira lambda tu lambda kawasan cetek 2. So yang tu kan cikgu buat 15 ganti 4 lepas tu masuk dalam yang bagi satu persamaan tu. Tapi saya masukkan 15 tu kita terus masukkan 2. So kita buat 15 sama dengan 2F. So nanti 15 lagi 2 dapat 7.5. 15 masukkan kepada 2. 15 masukkan ke 2. Sebab cerita dia kat sini adalah kelajuan gelombang yang kawasan dalam kan? Betul tak? Okay. Okay, faham. Sebab kelajuan ni tak sama tu. Sebab yang ni dalam 15. Tapi kalau kawasan cetek yang 7.5. So bila soalan yang ni dia berkongsi frekuensi yang sama. Okay. Kan boleh tak? Sebab yang ni dia kata kelajuan kawasan dalam telah diberi sebagai 15. Tapi dia tak cetek tak sama. So tak boleh pakai terus. Okay, boleh So memang kena dua-dua. Menjawab soalan ni saya pun tak pasti. Kan? Dia tak dapat tengok muka lah. So macam Menjawab cikgu, menjawab. Menjawab Alhamdulillah. Ada yang tak sampai. Alright, so soalan nombor 33 adalah soalan 33 adalah soalan yang macam awak boleh dah hafal dah sebenarnya kan? Betul tak? Kan? Saya hafal sikit pergerakan gelombang elektromagnet. By now, right? By right, you have to by hook or by crook, awak kena ingat dah. RMI, CU, X, gamma. Okay. Kalau rasa nak ingat, boleh juga ramai masuk ICU, X, gamma. Boleh juga. Okay, untuk soalan macam ni, apa yang kita boleh ingat daripada sini, lambda dia paling banyak lah, paling tinggi. Okay. Menghampiri ke sana, dia semakin kecil. So ingat satu diagram saja. Satu diagram yang melibatkan lambda. Lambda bertambah. Okay, daripada radio, mikro, I inframerah, C cahaya nampak, U ultraungu, X sinar gamma, gamma lah. Boleh? Boleh cipta memorization awak sendiri pun. Saya tengok orang memang masuk ICU je. X gamma dah. R mesti ingat radio lah. Radio, mikro, I adalah inframerah. C adalah cahaya nampak. Sebab kita bercakap tentang bahasa Melayu ni. Cahaya nampak. Cahaya nampak tu cahaya rainbow tu. So U ultraungu, X adalah X dan gamma. Tetapi dekat sini adalah lambda yang semakin bertambah. Soalan bertanya tentang frekuensi. So the other way around sebenarnya kalau frekuensi. V dengan lambda, F lambda dia adalah berkadar songsang. So awak akan dapat dia B lah. Okay, so dia terbalik lah. Dia sini gamma, X dan seterusnya. Boleh
So itulah kalau nak memorize satu je lambda. Contoh lambda tinggi dekat sini. R lambda paling tinggi. Okay, so ingat satu je. So bila F awak terbalikkan je. Okay, so lambda tinggi dekat sini yang lambda kecil. Lambda adalah panjang gelombang. Okay, so boleh sikit-sikit dah mula macam hafal-hafal sikit lah. Okay, saya cakap betul ni. Okay, dah so 10-10. So saya rasa boleh kot 33. So yang lain kita saya pun tak tahu apa yang hala tuju sekarang. Maybe next Monday lah kita sambung kot. Okay. So tapi by that particular Monday there will be another paper, one whole paper for you to do some exercises. Cakap putih belakang ni. tak apa tadi? Ada kertas lah akan diberi sementara. So macam ni dia kalau kita tengok dia mungkin berjadual dan bersasar. Sebabnya bila setiap Rabu dia akan cahaya. So every Monday awak akan ada sedikit latihan berkaitan untuk macam latih 2B lah. Okay, so sekarang dia paper 1 kan. So hari ni tak ada. So Selasa, Rabu, Khamis adalah bab cahaya. So nanti lepas bab cahaya tu saya akan bagi satu lagi one whole paper, new paper lah for you to do, untuk buat. So maybe betul lah nanti So kita selang. Paper 1, paper 2, paper 2. So yang ini ke belakang bila dia dah tak sempat nak discuss. Ataupun kita bawa Isnin atau saya akan buat satu video recording je kot. Adik, pendapat? Kita buka tu, open tu pendapat. Ada soalan? Saya rasa kat sini dulu sebelum saya sebenarnya nak ada discussion sikit. Discussion. Itulah nak tanya tadi. Semua nak awak rasa. Okay. Ada 7 pendiri. Boleh. Okey je? Boleh, cikgu boleh. Boleh. So, itulah. Cumanya bila cahaya tu kita revise tapi kita ada juga kertas dibincangkan dalam bab cahaya tu. Faham tak? Macam ada satu modul lain lah bab cahaya macam tu. So kita macam ada soalan lah. Sebenarnya sekarang adalah masa awak macam buat latihan dengan banyak. Tapi saya pun tak tahu macam mana nak bagi kertas pun susah. And satu lagi itulah. Susah belajar kat rumah ni. Faham? Tengok anak saya pun saya dah tahu. Okay, ada lagi nak cakap? Ada lagi pendapat lain? Pendapatan lain? Cuba awak share sikit cikgu lain kat sana. Tak payahlah. Kan cikgu lain lah. Printer ada? Ada masalah printer? Pada saya, untuk soalan saya, alamak tak nampak lah apa cerita tadi. Untuk cerita saya tadi, apa tadi? Printer dah menangis. Itulah, printer dah menangis tu, sedih juga. Kan? Itulah, kalau untuk saya, you tak payah printer tak pun. Okay? Itulah. Ada lagi nak cerita? Cuba cakap je. Nak tanya, nak bahas susah lah. Lambat. Line slow. Okay, untuk fizik saya teruk basic. Okay. Lagi apa lagi nak cakap? Saya pun tak tahu. Ya Cik Arisha. Ada mic. Ni tak ada ya? Aisyah Nani nak Cikgu time belajar okey, tapi time nak jawab soalan tu, ni soalan ni macam tak pernah belajar pula, macam tu lah. Oh, itu namanya kurang latihan. Ada lagi? Kan? Sebenarnya memang itulah sebenarnya. Saya lebih kepada kita buat banyak latihan. Sebab dia banyak latihan baru macam ting macam tu tau. Kalau baca je macam awak, kita tak nampak gambar soalan macam mana. Soalan memang level yang bukan basic terus. Soalan dia adalah banyak application sebenarnya. That is physics actually. Itulah kebenaran, bukan penipuan. Tetapi ada cara sebenarnya, ada cara. Dia banyak buat, insyaAllah okey. Macam sebenarnya satu cerita saya share sikit. Dia macam ADMAT lah, ADMAT kan. Awak belajar, betul tiba-tiba ada soalan kan. Soalan awak macam, apa cerita soalan ni kan? Cerita pasal differentiation. Tapi tiba-tiba cerita pasal segi empat ada paksi sebagainya, betul tak? So awak kena buat latihan. Pada saya untuk masa sekarang, mana lagi baik? Awak diulang kaji balik semula ataupun awak buat latihan? Pada saya sebenarnya sekarang adalah masa awak memang buat latihan je. Dan kita membelah setiap satu tu satu persatu lah. Macam tadi kan, tadi adalah macam gelombang tu dia perlu bahagi-bahagi kan. So itu cara dia lah. Okay, ada soalan lain? Memang kena latihan lah. Itulah printer dah bengar tu. Tapi tak tahulah saya punya soalan tengah post tu tak tahu sampai bila. Kan tahun depan kot. Okay, alright.
itulah. Tapi saya akan bagi slowly lah. Maybe 1 minggu 1 paper lah. Maybe minggu ni paper 1 kan. So maybe hari Khamis, Jumaat tu saya bagilah paper 2. Macam tu lah. Paper 2 macam tu. Lepas tu next Jumaat adalah paper 1 balik. So mana-mana yang tak sempat, macam sekarang hampai 33 kan. Saya ingat saya bagi jawapan dalam bentuk video lah. Kan saya tulis sikit, lepas tu saya rakam. Kan. Satu lagi, kalau ada modul latihan tebal tapi tak ada jawapan, tinggalkanlah. Bukan, awak memang kena ada jawapan lah, sebabnya dah lah sorang-sorang. Itulah, cari yang ada berjawapan lebih baik sebenarnya. Okay. Kan, cuba cari yang ada jawapan. Ataupun setakat ini nanti saya akan bagilah, lepas ni ke saya terus bagi kita 2. Okay, saya bagi kita 2 terus. Sebab sebelum ni, tahun-tahun sebelum bila di SPM seperti biasa, kita bagi awak kertas 2 bahagian esei, kita push awak sikit untuk esei. A few trial punya negeri kita cuba try. So dia revision dengan berlatihan. So nanti baru kita buat kertas 1, macam tu lah. Okay, dia macam berlatihan begitulah. Okay, ada tak yang nak bercerita? Yasmin ada masalah? Yasmin, Misalina, Farzana. Lelaki dekat sini hanya kita ada Tak ada. Kita ada Iman. Lelaki lain tak nampak pula. Sekejap. Tu. Cikgu. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak. Ada cadangan? Ada pendapatan? Ada pendapatan berjadual? Saya pun macam awak, saya pun macam a bit finding saya punya strength jugalah. Okay. Ramai hari ni kita ada. Tapi lelaki ada Syahmi. Saya nak, itulah Syahmi ni nak tanya jugalah, line dia okey ke? Right. Lelaki lain ada Irsyad yang sangat setia. Terima kasih Irsyad. Lain ada soalan? Ain Fatihah, Aisyah Hanani, Arisha, Auni, Kalisha, Balkish Umairah, Fadilah Rahmat, Faizal Rohaidi, Farzana, Fatin Nur Najwa, Fazrin Zulaika, Irsyad, Izzah Zainina, Izzat. Izzat Azmi ada. Okay, Muhammad Iman, Miss Alina, Syuhada. Syahmi, kadang-kadang tak ada lain, betul-betul. Suria, Syahmi, Yasmin, Zulkifli. Tak ada soalan ni? Yang tak ada line, kita akan buat recording. Itu je rasanya. Setakat yang saya boleh ni, kita teruskan membuat latihan lah. Sebenarnya semua